Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Ayun bin Abi Shabib an Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayadu fa innaha athharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Rawahun Nasa'i wal Hakim wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hasanun sahihun. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita dalam bab yang ke-8, babu maja'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang telah datanglah pada ia bab tu beberapa hadis-hadis yang menceritakan tentang pakaian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di hujung-hujung bab dah ni. Di hujung bab sebelum nak masuk bab yang baru. Ada lebih kurang 3 hadis lagi. Ada lebih kurang 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Bashar, telah mencerita akan kami oleh Muhammad bin Bashar. Qala,
Berkata Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, mencerita akan kami oleh Abdurrahman bin Mahdi. Qala, berkata Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana, mencerita akan kami oleh Sufyan. Sufyan mana ni tak ada bagi tahu dah. Kerana Sufyan ni ada dua yang terkenal. Satunya Sufyan bin Uyainah. Nah, satu. Yang keduanya Sufyan Ats-Tsauri. Dua orang Sufyan. Nah, dalam kitab ni tidak menyebut Sufyan mana. Barangkali Sufyan kedua-duanya boleh ditanggung kedua-dua, kerana satu zaman je dua gitu. An Habib bin Abi Thabit, daripada Habib bin Abi Thabit. An Maimun, daripada Maimun bin Abi Shabib. An Samurah bin Jundub, daripada Samurah bin Jundub. Ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Kunyah dia Abu Sulaiman. Nah. Tu. Ya. Beliau ni daripada Ansar. Nah. Dia ni daripada sahabat Ansar lah. Kata dianya, qala, berkata oleh Samurah bin Jundub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda apa? Ini maqalul qawl qala Rasulullah. Nabi kata, ilbasu al-bayadha, pakailah kalian akan putih, yakni akan pakaian yang berwarna putih. Jadi dakwaan ada orang kata pakaian warna apa-apa ni tidak ada kelebihan apa dalam Islam, itu dakwaan yang kosong. Tu kenapa? Kerana sabit dalam hadis dirinya Nabi itu suruh tapi suruh tu atas jalan sunat. Mandu, bukan wajib tidak. Ilbasu al-bayadha, pakailah kalian akan warna putih, yakni akan pakaian warna putih. Tu. Kerana apa tu? Fa innaha, kerana sesungguhnya, fali ta'lil dia panggil. Kerana sesungguhnya al-bayadha ni, warna putih ni, atharu wa atyabu, terlebih suci dan terlebih bagus. Kerana al-launul abyad, warna putih ni memanglah yazharu ma yulhiquhu minan najasati. Pasti akan nyata apa-apa yang bertempel, apa-apa yang mengenai akan pakai warna putih itu daripada najis-najis. Kalau warna selain daripada putih itu, kurang nampak sikit. Kurang nampak kotor-kotor, daki-daki, kau najis apa tu kurang nampak. Tapi kalau warna putih jelas. Maka sebab tu Nabi-Nya suruh kita pakai pakaian warna putih. Tu. Bahkan beberapa hari-hari itu yang tertentu disunatkan kita ni pakai warna putih. Pakai warna putih. Antara lainnya ialah al-Jumu'ah, pada hari Jumaat. Hari tadi hari Jumaat. Bahkan hari Jumaat ni kata setengah ulamanya mula daripada petang asar hari Khamis tu sampai pagi esok Jumaat seteri. Yang kata hari Jumaat ni panjang. Sunat kita pakai warna putih. Itu kerana hari raya mingguan kita orang Islam. Itu al-Jumu'ah. Kemudiannya wal aidaini, dua hari raya, Aidil Fitri wa Aidul Adha. Ini juga sunat kita pakai pakaian warna putih. Lagi wa huduril majalis at-tayyibah, dan hadir ke majlis-majlis yang bagus-bagus, yang elok-elok, majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya. Seelok-eloknya kita pakai pakaian warna putih. Bukan wajib, cuma nak ayatnya tu. Kerana Allah Ta'ala tu maha cantik, dan Allah cinta akan yang cantik-cantik. Fa innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal.
Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha cantik. Cinta ya Allah akan yang cantik-cantik. Itu tengok. Jadi bukan dalam Islam ni tak ada langsung kelebihan warna. Ada. Tapi bukan wajib lah. Hanya duduk di tahap sunat. Gitu dah. Wa kaffinu, dan kafanlah kalian, fiha padanya, pada al-bayad, pada warna putih ni, mautakum, akan orang-orang mati di kalangan kamu. Itu sunat juga. Sebab itulah kain kafan itu warna putih. Itulah kita nak bawa masuk dalam kubur. Dunia ni pakai mahal-mahal. Kemeja berapa ribu, berapa ratus, kok berapa ratus, berapa ribu kadang-kadang. Ada hak pakaian dia tu menelan belanja ribu-ribu. Allah. Padahalnya bila mati pakaian hak ribu-ribu tu tak ada satu pun hak dia pakai tubuh dia masuk dalam kubur. Tu. Lepas tu gapo hak dibalut di tubuh dia tu kain kafan tu. Sebab itulah orang-orang yang ingat kematian ni di kalangan orang-orang sufi ni kadang-kadangnya serban dia besar tu bukan apa. Serban dia tu kain balut kain kafan dia dah kalau dia meninggal. Hidup pula serban besar tu bukan kerana apa dah, memang kain kafan ada di kepala dia. Kalau dia meninggal, dia mati, dia wafat agak, maka kain hak duk jadi serban di atas kepala dia itulah, jadi imamah yang dia balut atas kepala dia itulah hak dia bukuh untuk masuk dalam kubur. Itu kebanyakan amaliah orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Apa? Supaya ingat kepada mati. Karena mati itu sebenar. Mati itu pasti. Selain daripada mati, perkara-perkara hak kita duk cita-cita, itu semua belum tentu pasti dapat. Kita cita-cita nak dapat rumah besar, kita cita-cita nak pangkat besar, kita cita-cita nak duit banyak, kaya raya, jutawan. Itu hak cita-cita kita. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Tu. Tapi mati ni walaupun kita tak cita-cita, kita tak ambuh mati, lari je nak. Tu walaupun tafi burujim musyayyadah. Tu. Walaupun larimu tu masuk dalam peti besi yang kukuh sekalipun, pasti yudrikhumul maut, mendapat akan kamu tu, yudrikhumul maut, mendapat akan kamu oleh mati. Mati itu pasti menerpa kita. Tu pasti. Yakinlah. Ya kita rasa lambat lagi mati itu semua tu orang panggil amal, panjang angan-angan. Rancang itu, rancang ini, seolah-olahnya kita rasa seperti kita ni tak mati-mati. Padahalnya mati itu pasti dan cerak, yakin sengerti-ngerti sipir dia orang yang hidup ni mesti kena mati. Dalilnya ramai mana dah orang-orang yang hidup seperti kita juga. Sezaman dengan kita. Yang mana kita pun berapak dengan dia, bergaul, duduk di kedai kopi sekali, suka ketawa hilai sekali. Sampai masa tak ada meninggalkan kita. Sebagaimana dia pun akan tinggal kita, kita pun akan tinggal dunia ni. Tu. Soalnya bekal gapo kita nak bawa. Bekal gapo? Kalau orang panggil bekal kita tu tidak baik, maka tak baiklah kita dapat dalam kubur kita nanti. Gapo bekal Allah Ta'ala suruh kita siap. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal tu ialah takwa Allah. Apa takwa Allah? Imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah dan tinggal apa yang ditegah oleh Allah.
Bagaimana kita nak tahu Tuhan suruh itu ini, Tuhan tegah itu ini kalau tanpa ilmu? Nah, tak akan dapat mengetahui. Kita duk ingat ke, nah kita buat kerja tu hak baik dah. Rupa-rupa maksiat di sisi Allah Ta'ala. Contoh macam sekarang ni lah, ramai ke orang suka baca surah Al-Mulk tu, baguslah. Surah Al-Mulk tu kita duk baca tu fadilat yang besar. Antara lainnya menyelamatkan kita daripada fitnah kubur, azab kubur. Tapi kalau baca tak betul, itu ni tak tahu izhar ilfa di mana, idgham ma'al gunnah bila gunnah di mana, iqla' atau iqla', mak lazim tak mak lazim, mak jaih tak mak jaih, tak tahu, pakai baca sembunyi. Jangan harap kata Al-Mulk tu asbab bagi menyelamatkan dia dalam kubur. Surah Al-Mulk tu nyata apa lagi dia? Rubba qari lil Quran, sabda Nabi. Ramai orang baca Quran, fal Quranu yal'anu, tapi Quran duk laknat dia. Satu daripada pucanya ialah baca tak betul. Tu faham orang lah ni. Beramal berahi, tapi ngaji ngatuk guru nak betul baca biar kena sebutan tu. Warattilil Qur'ana tartila, tajwidkan bacaan Quran kamu tu sebagai tartil, sebagai tajwid. Apa tajwid? Ri'ayati makharijil huruf wa sifatihi wa waqfihi wa waslih wal ibtida'ih, meraihkan tempat keluar huruf, sifat huruf, wakah wasa, ibtida' mula ayat. Dia nak ngaji, pakai baca, tak tahu panjang pendek dengung mana. Tu antara asbab banyak lagi, antara asbab kena laknat ke Quran. Maka sebab tu kata ulama, tajwiduhu fardun kama salati wa inkaruhu kufrun. Tajwidkan bacaan Quran itu fardu sebagaimana kefarduan sembahyang 5 waktu. Ingkar membaca Quran dengan tajwid itu kufur, seperti mana orang ingkar kewajipan sembahyang 5 waktu. Dia kata maya 5 waktu ni tak wajib, kafir lagi. Samalah orang yang anggap kata baca Quran ni tak perlu tajwid, asal bunyi serupa dengan Arab juga. Jadilah tu ni. Biar panjang pendek tak betul ke mana pun, kufur orang yang tikak lagi tu, jaga-jaga dia tu ni. Maka sebab tu jangan hanya kita ni ikut agama dengan hawa nafsu. Kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, min alamati ittiba'il hawa, setengah daripada tanda-tanda orang yang mengikutkan hawa nafsu dia dalam beragama, al-musara'atu min nawafilil khairat, bersegera mengerjakan perkara-perkara sunat khairat, hak jenis kebaikan, hak bahasa sunat. Wattakasulu 'anil huquqil wajibat, tapi malas segan untuk menunaikan hak-hak kewajipan kefarduan. Ini tanda kata tertipu dengan hawa nafsu dalam beragama. Allah banyak kan? Tengok banyak amun jumpa mari semaya jemaah rajin, tapi tak belajar orang panggil syarat mutaba'ah akan imam, syarat qudwah akan imam. Tak belajar hukum muafiq masbuk. Dia satu harinya ada di satu masjid. Masjid mana tu Surabaya lah. Dia masuk semaya tu imam nak rokok dah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia pun Allahu akbar, baru takbiratul ihram. Mana dia ni orang masbuk. Bila tu imam rokok, dia sepatutnya kena rokok lah. Supaya dia dapat orang panggil rakaat kalau sempat tumat nina dalam rokok imam. Tapi dia tak rokok. Dia baca Fatihah situ. Tu imam iktidal, dia baca Fatihah. Tu imam sujud, dia baca Fatihah lagi. Tu imam duduk, dia baru sudah baca Fatihah. Tu imam sujud kedua baru dia rokok.
Pas nantinya dia tak tambah dah rakaat, pakai sudah dengan gitu sekali tu imam. La ilaha illallah. Pas berasa boleh pahala banyak lah tu 27 kebajikan. Allah, abahmu. Jangan kata boleh pahala 27, semayang tak sah. Allah. Dan buat mana? Memang lepas sudah semayang, sedang molek masjid tu nya membaca kitab pedoman sembahyang berjamaah. Dia tak ada mengaji. Sudah wirid ke apa dia main sunat aja, main sunat. Dua orang lain 2 rakaat aja, 4 rakaat. Jangan main-main. Nah, sudah main sunat, dia apa? Tu baik. Pergi duduk kedai kopi. Tak ada mengaji. Ni orang lain ni. Tu dak pun menyandar dinding supaya Spiderman lekat dinding bila-bila sambil nak tunggu insya. Ni. Tu tengok. Pas bagaimana nak boleh pahala 27 jamaah. Nah, tak tahu hukum muafiq masbuk. Dia mari-mari masuk tu imam duduk tasyahud akhir. Nah, Allahu akbar takbiratul ihram tu imam assalamualaikum warahmatullahi tu imam salat. Dia duduk juga batas semaya tu. Tengok. Nah, duduk juga tu imam beri salat dia duduk juga. Ataupun tu imam tak beri salat lagi, dia Allahu akbar takbiratul ihram. Kalau aku duduk tu imam beri salat, biar tunggu dalam diri lah. Nah, batas semaya tu. Pas dia tak tahu ikut. Nah, pada berasa boleh lah pahala 27, 25 kebajikan. Padahal semaya dia tak sah. Allah. Nah, susah lah kalau kita kata lagu tu kan. Orang marah lalu dah. Macam semaya dia sah sangat ustaz. Ni ngajar nak kata kau orang. Memang nak kata kau orang, bukan nak kata lembu. Lembu bukan mukallaf. Orang ni hak mukallaf. Maka sebab tu nak pastikan kita benar-benar berbekal dengan bekalan takwa Allah, mesti amal kita tu berdasarkan dengan ilmu. Ilmu tak didapat melainkan dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya saja ilmu tu didapat dengan belajar. Jadi jangan buat main-main dengan belajar. Nok kalau di masjid ni mata pelajaran kuliahnya ialah fardu ain. Mana ilmu fardu ain? Ilmu ni banyak. Kalau nak ngaji belaka gak kena hidup pondok lah. Tapi dalam banyak-banyak ilmu agama ni, 3 ni hak fardu ain. Tak dapat tidak. Nah. Minat ke tak minat kena ngaji. Tak boleh kata saya tak minat ni ustaz. Tak boleh muka fardu ain je. Macam sembahyang maghrib tadi. Tak boleh kita kata saya tak minat sembahyang maghrib. Insya boleh tahan sikitlah. Mana boleh muka barang fardu ain je. Minat ke tak minat ke, rajin ke, tak rajin malah ke, wajib fardu ain. Sama ilmu fardu ain itu lah. Mana tauhid, belajar ilmu akidah, biar sah i'tiqad pegangan kita bersabit dengan Tuhan, bersabit dengan Nabi, bersabit dengan khabar-khabar ghaibiyat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, biar betul dengan re ahli sunnah wal jamaah. Jangan lari leceh, jangan. Hak ni pun Allah lah, kalau nak soal enggak banyaklah. Tu ilmu tauhid satu. Yang keduanya ilmu fiqh. Tu ilmu fiqh pun hak fardu ain dia lah. Dia tiap-tiap ilmu tu ada hak fardu ain, hak lebih daripada tu fardu kifayah. Kemudian ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Itu pun orang panggil ilmu fardu ain. Ngaji 3 ni sah pegangan, sah ibadat, muamalat kita, munakahat kita. Hati kita tahu kata hak ni tak baik, kita bersifat dengan riak, ujub, sum'ah. Kita mujahadah, lawai, istighfar, taubat dengan Allah Ta'ala. Kita bermujahadah, berusaha sungguh-sungguh, berpakaian hati kita dengan ikhlas, tawadhu, redha, qanaah. Insya-Allah mati dapat bawa bekal takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bekal kita nak bawa. Ada pun rumah kita banglo 2-3 tingkat, baju hak mahal-mahal kita duk pakai beratus-ratus selap. Hak tu semua tu boh dalam almari situ, tak bawa masuk pakai dalam kubur. Lepas tu kain kapel
kain kapel lah. Itu. Maka sebab tu Nabi kata wa kaffinu fiha mautakum. Kapanlah kalian pada pakaian putih itu akan orang-orang mati di kalangan kamu. Sebab tu kita pakai pakaian putih ni selain daripada kita nak ikut saranan Nabi, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini supaya kita ingat kepada mati. Saat kita mati nanti, yang bukuh tubuh kita juga kain yang berwarna putih. Nah, habis. Qala Imam Tirmizi rahimahullahu taala haddatsana Ahmad bin Mani'in. Kata Imam Tirmizi mencerita akan kami oleh Ahmad bin Mani'. Qala haddatsana Yahya. Qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Panjang nama dia ni. Qala berkata Ahmad bin Mani', haddatsana mencerita akan kami oleh Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, oleh Yahya bin Zakaria bin Abi Zadah. Qala berkata oleh Yahya bin Zakaria, haddatsana mencerita akan kami oleh Abi, oleh bapakku. Bapak dia nama Zakaria. An Mus'ab bin Syaibah, daripada Mus'ab bin Syaibah. An Safiyah binti Syaibah, daripada Safiyah. Tuh. Safiyah ni siapa dia? 25. Tak ada cerita Safiyah ni siapa dia. An Safiyah binti Syaibah, daripada Safiyah anak perempuan bagi Syaibah. An Aisyah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, ummul mukminin, ibu kita yang mukmin, isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata ia Aisyah, kata dianya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluarlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin, pada satu pagi. Satu paginya Rasulullah keluar daripada rumah. Wa alaihi, dan di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi, dan di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mirtun min sya'rin aswada. Dia baca dua tu, aswadu boleh, aswada boleh. Mirtun, mirtun ni baju jaket, kalau kita lengat baju jaket, baju tebal. Mirtun, baju jaket, baju tebal, min sya'rin, yang diperbuat daripada bulu-bulu, aswada, yang berwarna hitam. Barangkalinya Rasulullah pakai jaket tiga tunya musim sejuk. Tu. Jadi bolehlah pakai jaket, pakai kok. Ada yang kata tak boleh pakai kok. Aduh, berat sungguh. Tapi tak ada dah, kena tarik dah kita kuliah yang mengajar. Dia kata orang pakai kok ni tak sah semaya. Pelik. Ada juga ustaz lagi dia reka mana tahu. Tak ada masalah pun. Yang penting suci daripada ngaji. Kat sah lah semayanya. Pakai gapo pun, kalau jubah sekalipun mengaji tak sah semaya. Pakai gamis, pakai jubah, serban, tepek tahiyat ayat, tak sah semaya. Jadi dia kata pakai kuk ni tak sah. Sebab apa? Kuk ni tak basuh loh.
Tak syarat kena basuh. Ia kena basuh nu bila kena najis. Kena najis tu baru kena basuh. Kalau baju kita tu sepanjang hayat hidup tak pernah kena najis, tak ada kena basuh. Basuh buat apa? Tak ada kena najis. Cuma busuk bangar je lah. Bau orang panggil jebak-jebak hapak. Kalau kira-kira je tak ada kena najis. Sah tak? Sah, tak ada apa. Lek tiba-tiba dia kata pakai kok, orang pakai kok ni semaya tak sah. Sebab apa? Sebab kok ni orang tak basuh je ya. Tak basuh kalau kena najis tu baru tak sah. Kalau tak kena najis tak sah apanya. Ada pun jebak-jebak, daki-daki, hak tu bukan najis. Dah. Tu. Tapi penyakit kita orang Melayu, tapi lah ni tak ada lah. Orang dulu-dulu kan, kalau dia duduk cendung duduk atas apa? Duduk apa namanya? Duduk baru, duduk di nanai padi, duduk tuai padi, kau duduk buat kerja atas benda padi. Masuk zuhur, kau masuk asar elok jamuk tu. Sebab apa? Cuma dia kata. Kena ke apa? Kena seluk-seluk. Seluk bila najis tak tahu. Nanti balik tu ya qadha habis zuhur asar ni. Sekali dengan maghrib. Tak perlu gitulah. Kalau kita tak yakin pakaian kita, kalau dua kerja cemar ke apa ataupun kita dua kerja berat-berat, kadang-kadang keluar air wadi. Air wadi ni air letih, itu najis lah. Kau bawa orang panggil kain plekat agak apa untuk sembahyang. Ni dah rela dia qadha habis. Mama kalau sembahyang dia kata tak sah kok, padahal tak ada kena najis apa pun, cuma pakaian dia tu kotor, kena seluk-seluk, lumpur-lumpur ke berapa. Padahal seluk lumpur tu bukan najis. Itu zaman-zaman dulu. Ya rela tu orang panggil tak semaya. Sebab apa? Sebab pakaian dia kata kena seluk. Padahal seluk tu tak apa. Ya pentingnya tak kena najis. Itu ya. Habis. Jadi tak ada apa, boleh pakai jaket ke coat ke, tak ada apa sekali. Yang penting bersih. Rasulullah pun pakai di musim sejuk. Aisyah kata satu hari Rasulullah keluar berpagi-pagi. Tu mubakkiran yalbisu thawban hasanan min sufi. Tu berpagi-pagi Rasulullah keluar tu berpakaian dengan pakaian yang cantik, diperbuat daripada bulu-bulu yang berwarna hitam. Jadi Nabi pakai jaket kulit tebal ni barangkalinya ketika tu musim sejuk lah. Habis itu. Kemudian hadis yang terakhir sekali dalam tajuk ni nya, kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, haddatsana Yusuf bin Isa, cerita akan kami oleh Yusuf bin Isa. Qala, berkata Yusuf bin Isa, haddatsana, mencerita akan kami oleh Waqi'un, oleh Waqi'. Qala, berkata Waqi', haddatsana Yunus bin Abi Ishaq, mencerita akan kami oleh Yunus bin Abi Ishaq, an abihi, daripada bapaknya, bapak Yunus iaitu Abu Ishaq, anis Sya'bi, daripada Sya'bi, an Urwata bin Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan daripada Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, an abihi, daripada bapaknya. Kita biasa. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Syahadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضل والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا وموعدا إنك لا تخلف an Urwata daripada Sya'bi an Urwata bin Mughirah bin Syu'bah daripada Urwah bin Mughirah bin Syu'bah an abihi daripada bapaknya bapa Urwah. Bapa Urwah iaitu Al-Mughirah. Tu. Jadi Al-Mughirah tu sahabat Nabi lah tu. Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi. Sahabiyun dia, sahabi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Al-Mughirah bin Syu'bah? Kata dianya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan, memakailah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jubah Rom. Jubah Rom ni itu pakaian yang dibuat oleh orang bukan Islam lah. Jubah Rom. Kata setengahnya jubbatan rumiyatan au syamiyatan, jubah Syam. Sebabnya apa? Kerana Syam ni ketika itunya duduk di bawah li'anna Syama kanat tahta hukmir Rum. Kerananya Syam ketika itu adalah ia di bawah pemerintahan Raja Rom, kerajaan Rom. Jadi nabinya pakai jubah orang bukan Islam. Jubah yang diperbuat oleh made in non muslim. Tu. Bila ni ketika mana musafir pada peperangan Ghazwatit Tabuk. Musafir ketika mana peperangan Tabuk. Dayyiqatal kummaini, yang sempitlah daripada dua labu lengannya jubah Rom. Tu. Jadi nak cerita katanya apa? Harus kita memakai pakaian yang diperbuat oleh orang bukan Islam, selagi mana tidak tasyabbuh dengan pakaian keagamaan dia, dan selagi mana tidak menjadi pakaian ketentuan pada agama mereka. Yang penting bersih dan menutup aurah. Itu hak paling penting.
Jadi ini nak menunjuk kata Islam ni bukan mari suruh pakat jadi Arab belakang habis licin, tidak. Kita punya baju Melayu boleh pakai, tak ada apa. Yang penting bersih, tutup aurat. Nah. Bahkan kalau kita pakai tengkolok tu kita niatkan sebagai serban, boleh orang panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serban macam mana? Ustaz, tengkolok, nama tengkolok ada. Kerana serban imamah sendiri itu apa makna dia? Itu sehelai kain yang dililit di atas kepala. Itu kan. Maka tengkolok tu kain ke besi? Kain. Lepas dia dililit mana? Atas kepala. Yalah tu. Imamah hanya orang Melayu tu ialah tengkolok. Tak ada apa boleh pakai. Nah, tu. Tu kita kadang-kadang tengok orang hok pakai orang-orang hulu balan ni rasa kuat Melayu dia ni nak. Ndak betul lah tu. Nah, Islam ni bukan mari nak perapuh budaya, tidak. Bahkan budaya yang baik tidak bercanggah dengan ajaran Islam diperkekalkan, boleh diperkekalkan. Itu. Habis itu kemudian kita akan masuk tajuk baru pula insya-Allah. Tajuk yang ke-9, bab yang ke-9, yang kata babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang telah datanglah pada ini bab hadis-hadis yang menyatakan tentang aish. Aish ni sejenis apa dia panggil? Sejenis roti gandum, makanan asasi orang-orang Arab. Dia panggil ish. Nah, ish baladi. Nah, mana roti negeri. Macam di Mesir kan? Nah, itu ish. Ish baladi tu sahur lah tu. Biar kerah pun sedap lagi makan. Itu roti. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ni nak cerita tentang hadis-hadis yang menyatakan tentang aish, makanan gandum, roti yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab ninya tidak banyak hadis, hanya 2 hadis saja yang dimuatkan oleh Imam Tirmizi. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.